Oh, maksud dia hebat dah. Saya tak semayang ustaz. Saya marah dengan Tuhan. Saya benci dengan Allah. Dia kata. Saya tak semayang dah. Tak semayang langsung. Jumaat saya pergi ustaz. Saya duduk bawah pokok atas motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Cak Ope dalam program Ngaji Bareng. Saya harap semuanya tetap baik saja dan diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, serta dilancarkan segala usahanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini program Ngaji Bareng kita ya teman-teman akan diisi oleh Ustadz Abdullah Khairi. Yang mana Ustadz Abdullah Khairi ini Masya Allah ketika menyampaikan itu semangatnya mengebu-ngebu ya. Terlihat dari cara penyampaiannya yang suaranya itu agak tinggi ya, penekanannya. Terus walaupun suaranya agak tinggi, penekanannya itu bagus. Cuma saking apa ya, saking semangatnya itu dan husuknya beliau itu kadang mengeluarkan air mata sampai seperti itu ya. Masya Allah, makanya salah satu sebab kenapa saya itu agak sering juga menonton ataupun mengaji kepada Ustadz Abdullah Khairi. Dan terlepas dari itu semua saya juga nggak tahu sih, cuma ketika melihat Ustadz Abdullah Khairi ini semangatnya itu bikin husuk ya, bikin apa ya, istilahnya pikiran itu tidak pergi kemana-mana ya, terlalu apa ya, bisa fokus untuk mendengarkan Ustadz Abdullah Khairi ini. Masya Allah. Oke, biar tidak lama-lama ya teman-teman, saya sudah siapkan di sini ceramah dari Ustadz Abdullah Khairi dari channel Majelis Ilmu Pulau Pinang. Pulau Pinang itu Malaysia juga ya kan. Dan judulnya ya, Pak Cik umur dah 60 bila nak ingat Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini peringatan ya, istilahnya apa ya, mungkin ini salah satu ceramah yang mana lebih banyak ke cerita, dan mungkin ini salah satu kisah taubat seseorang ya teman-teman. Nggak tahu juga, makanya saya penasaran seperti apakah ini ya teman-teman. Bagi teman-teman seperti biasa, video aslinya sudah saya kasih tahu ya di Majelis Ilmu Pulau Pinang. Dan bagi teman-teman yang mau ngaji bareng bersama saya seperti biasa, jangan lupa persiapkan buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Kau nak tambah dengan qul huwallah pun tidak. Dah 40 dah tuan-tuan. Ada di kalangan kita dah umur 60 dah tuan-tuan. Semayang seorang-seorang ni kok nak tambahkan sunat pun tak ada. Bang, 60 dah bang. Ni ustaz duk peringat, suruh berbekal, suruh tambah ibadat. Tapi kita masih lagi leka. Pasal apa? Ada di kalangan kita umur 60 dah. Kan, sembahyang berjamaah, okeylah. Ni sembahyang seorang-seorang. Kau nak buat sunat pun tak. Kau lah habis sembahyang nak doa pun tidak. Kau habis sembahyang nak zikir pun tak. Kan? Kau nak doa kepada Allah minta ampun pun tak. Pasal apa tuan-tuan? Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibaca kepada mereka ayat Allah. Dibaca ayat Allah tu masuk apa? Ayat Allah dibaca masa mana? Masa tazkirah. Dibaca ayat Allah masa mana? Masa kuliah. Dibaca ayat Allah masa mana? Masa tazkirah, khutbah Jumaat dan sebagainya. Bila dibaca ayat Allah ketika khutbah, ketika tazkirah, ketika kuliah, walla, mereka akan berpaling. Berpaling tu apa tuan-tuan? Mustakbiran, kerana sombong. Ustaz duk peringat tuan-tuan, buatlah amal. Kita ni dekat nak kiamat dah. Kita duk habaq dah, Imam Sayyuti sebut bahawa kiamat ini daripada Nabi diutus sampailah kepada akhir zaman 1500 tahun. Tu pun tak sedar lagi tuan-tuan. Sebab apa? Walla, berpaling. Walla tu pasal apa? Mustakbiran, kerana sombong. Kenapa tuan-tuan tak mau dengar peringatan? Ya? Kerana sombong. Sombong tuan-tuan. Kita bagi ceramah kan? Dia buat macam mana? Wallah, dia berpaling. Kita habaq, dia buat nah. Ada tuan-tuan? Iya. Saya mengaji psikologi. Kenapa orang tu sombong? Di antaranya tuan-tuan, dia sombong kerana pangkatnya. Dia sombong kerana harta dia.
Dia sombong dengan Karena ilmu pangkat dia. ya. Dia sombong kerana dia rasa dia hebat. Dia sombong hebat. kerana apa? Kerana jawatan, pangkat dan sebagainya ni. Ya. Bang, di antara sombongnya kita, apabila kita dengar sesuatu, kita tak nak tengok orang yang bercakap. Oh. Saya duduk ceramah ni, tuan-tuan tak mau tengok saya. Sebab apa? Hati tuan-tuan duk main. Tak boleh pakai ustaz tu. Dengar apa? Amin. Itu di antara sombong. Sombong kerana apa? Jawatan kita. Bang, apa ada jawatan? Bang, jangan sombong bang. Saya cerita tuan-tuan, pernah berlaku. Tahun 2006. 2006 Masa baru tu masih tuan-tuan, ya. sebut senanglah. Kalau ada yang kerja di Bank Simpanan Nasional, minta maaf lah. Tahun 2006. Masa tu bank ni tuan-tuan, di pejabat pos, saya ingat lagi. Betul tak? Pejabat pos. Tuan ingat tak? Kira nak buat urusan, mesti pejabat pos. Allah, Pejabat tuan-tuan, pos itu apa? masa tu tak ada lagi ni. Pejabat Nombor penting, running number ni. Jadi macam mana? Siapa awal, dia awal lah kena beratuk panjang. Tak ada running number lah, tak apa ada running number dengan aircon sejuk. Masa tu tuan-tuan panas nak mampus. Panas. Jadi pakat tuan-tuan beratuk, dah beratuk panas pula. Saya tu saya ingat saya beratuk. Ni ramai lagi ni. Tuan-tuan, depan tu ialah seorang kani. Kani bank tu lah. Ya Allah, sombongnya. Sombong ni tuan-tuan, kita tak tahu pada diri kita. Macam saya tak tahu. Tuan-tuan tahu lah. Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan pada diri saya. Kita tengok orang, kita tahu. Orang bagi tahu, baru kita tahu kita sombong. Jadi kani tu, Allahu Akbar, cakap ni jangan tanya, kira nak maki lah. Lambat ke apa dia mesti mari. Mereka nak marah orang lah. Muka macam jebon. Jebon tu istilah saya. Sebenarnya Jebon aku pun tak tahu jebon tu macam mana. Jebon istilah ya. Ni beratuk ni 15 orang. Depan saya ada seorang pakcik tua pakai tungkat. Saya kata kat pakcik tu, pakcik, selagi mai gilak kat pakcik, saya panggil pakcik duduk dulu. Dia kata selagi orang potong gilak, tak apa saya ada. Pakcik duduk dulu. Sampai kat saya lagi, saya panggil pakcik. Pakcik tu nak ambil pencen. Elok-elok sampai kat saya. Pensiun Depan ya, ni tak ada siapa dah. Jadi saya lah. Saya pun panggil pakcik tu. Pakcik mai. Mai. Pakcik tu mai. Kani ni tengok. Ni duk potong gilak ni bang. Dia marah pakcik tu. Saya kata, dia memang ni, saya suruh dia duduk sampai kat saya panggil. Ni nak buat apa? Dia tanya macam tu. Rupanya pakcik ni tuan-tuan, dia lupa bawa kad pencen. Bila dia lupa, dia kata, saya nak ambil pencen. Mana kad pencen? Dia tanya. Allah, lupa. Sadis ya. Dia kata. Lupa. Tak tahu ke prosedur bank? Nak ambil pencen kena ada kad pencen. Saya bawa kad penyalan. Kad penyalan tak boleh, dia kata. Dia terkekeh macam tu. Bila kata macam tu, saya duduk belakang. Encik, tak ada tolak ansur lah. Dia tanya saya, cik siapa? Tak ada apa. Lagi dengan aku tak dapat, tuan-tuan. Saya pun tak ada apa. Dia marah. Orang duk main selalu ambil pencen. Bukan tak tahu. Tiap-tiap bulan orang ambil. Kena bawa kad pencen. Tak ada kad pencen. Saya nak buat urusan susah. Dia beritahu. Pom. Saya dengar tu. Saya berdesing telinga, tuan. Saya pun buat psikologi. Cik marah pakcik ni. Cuba cik bayang. Pakcik yang cik marah ni, bapak cik sanggup marah lah. Simple aja. Bila saya kata macam tu, terus dia senyap. Iya, betul, Kad bagus penyalan ya. Udah minta kad penyalan dah. Pakcik tu ambil bagi tuan-tuan. Dia ambil kad penyalan. Lah 5 minitnya. Nah, boleh pula dah. Saya tengok, boleh pula dah. Tadi kata tak boleh. Rupanya tak ada tolak ansur. Sebab apa? Sombong. Betul ya. Tuan-tuan, pakcik tadi petang duit tengok diberi muka pelajaran saya, ya, teman-teman. berlinang air mata. Nak, terima kasih nak tolong saya. Masya Allah. Lepas tu saya kata, tak apa, sama-sama. Pakcik tu keluar dalam hati, hang belah dah ni aku ni, tak lepas ni balik. Ni apa bala nak kena ni. Saya pun, ni ada apa? Saya nak ambil duit. Tu siapa tu? Tak kenal. Ingat bawa dia. Dah. Dia nampak dah lagi tak boleh ambil, mampu yang kan? Allah, dia beletak. Saya kata buat baik-baik buat. Elok habis dia bagi-bagi. Saya keluar. Guard yang jaga. Ustaz dia kenal saya. Dia buat macam ni. Saya tak pasal apa? Lama dah kami duk geram. Ustaz hentam tu biar padan jadi muka orang dia. itu banyak yang orang benci lama dah duk ternyata geram, ya. tapi tak berani tegur. Saya kata macam tu, psikologi tuan-tuan. Ingat psikologi, bila orang marah kita buat nada rendah. Buat nada rendah. Contohnya kalau suami marah, "Hei, masak belum?" "Belum lagi bang." Lemah tu. Ini dah. "Masak belum?" "Belum."
Kawan tu terkejut tuan-tuan. Lepas tu tengah masak, dah marah, dah bengang. Masak siap. Bang, siap. Kawan tu tengah berak, naik balik tuan-tuan. Sebab apa? Tension tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu, ni bila orang marah nak macam mana? Senang aja. Kalaulah ini bapak cik sanggup marah ke? Tu terasa hati dia. Tuan-tuan, peristiwa ni berlaku tuan-tuan 2006. 6 tahun lepas tu 2012 saya jumpa pak cik ni di bank Islam. Masa tu saya pun tak kenal. Masa tu tuan-tuan dah pakai tu cucuk duit. Auto mesti auto dah. Apa itu? Saya duduk beratung. Tiba-tiba ada seorang pak cik tua. Dia tak pakai tungkat. Dia tweet saya. Anak, siapa kali ada apa pak cik? Anak kenal saya? Dah. Anak tak kenal ke? Dah. Anak lah yang tolong pak cik 6 tahun dulu ambil duit di bank simpanan nasional. Masya Allah. Saya kata, pak cik ke? Tungkat tak pakai dah? Alhamdulillah ustaz, saya dulu gaut ya. Sihat ustaz. Tengok, dia ingat kita 6 tahun dulu. Masya Allah. Sebab apa bang? Orang hebat. Jangan sombong bang. Dunia ni sombong. Masih ingat kebaikan orang ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita deal dengan manusia. Hari ni kita marah orang, satu hari orang boleh marah kita. Tuan-tuan, ni ceramah saya nampak kasar kan? Satu hari orang ceramah kat aku juga. Kita nak sombong apa? Sebab kita saling memerlukan. Pernah satu cerita tuan-tuan. Saya mengaji psikologi. Kami di hospital ada orang cerita. Kalaulah pakar psikologi duduk di hospital, dia orang tak hormat. Dia orang akan hormat siapa? Pakar psikiatri. Satu ketika tuan-tuan, ni cerita dalam hospital. Ada satu orang gila naik tiang. Kita saling memerlukan, jangan sombong bang. Naik tiang ni, bila naik tiang, dia pun tak panggil pakar psikologi, dia pun panggil apa? Pakar psikiatri. Doktor, ada orang gila doktor, nama Mat ni naik tiang. Turun doktor, pergi tengok Ustaz, bagi turun. Doktor dia pergi, Mat turun. Tak turun aku tebang. Tengok orang gila tu lagi naik. Dia pening baru cari psikologi. Walaupun psikologi tu tuan-tuan, dia PhD, tapi orang buat tak tahu lah. Sebab psikologi. Jadi dia pergi jumpa, ni tolong Ustaz, doktor ni ada Mat ni. Dia kami suruh turun, dia tak mau turun, kami nak tebang lagi dia naik. Nak buat macam mana? Psikologi tuan-tuan, kadang-kadang dia ada otak yang hebat. Otak apa? Out of the box. Doktor ni kadang betul ya. Macam ni sakit, kena operate macam ni. Dia tak boleh fikir benda yang pelik. Buat pelik lagi operate mati yang tu. Psikologi dia boleh fikir out of the box. Macam mana nak buat? Panggil yang gila sama dengan dia. Nama apa? Nama Yusuf. Ada tak? Ada nama Yusuf? Dekat-dekat dia gila tu. Yusuf! Gila ni pun boleh cakap. Kasihan yang namanya Yusuf ya. Ni, Mat ni gila. Mat ni. Aku suruh turun, dia tak mau turun. Hang bagi tahu turun, tak turun, hang tebang. Yusuf ni pergi, Mat turun. Tak turun, aku tebang. Terus Mat tu turun. Bila turun, orang tanya Mat ni, hak gila ni, pasal apa doktor tadi suruh turun, hang tak turun, lagi naik. Pasal apa Yusuf suruh turun, hang turun. Gila pun boleh cakap. Dia kata doktor suruh turun nak tebang, doktor tak buat. Dia kata tapi cop garanti. Menunjukkan tuan-tuan, kita saling memerlukan. Jangan sombong bang. Ya betul. Jangan sombong bang. Ya. Jadi memang dalam kehidupan itu ya kita tidak boleh sombong memang ya, karena kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya teman-teman. Meskipun kita itu pada saat ini mungkin tidak merasa butuh ya, tapi suatu hari nanti ataupun kapan-kapan pasti kita membutuhkan orang lain ya teman-teman. Paling tidak ketika kita mati tidak akan pernah ada orang yang mati menguburkan dirinya sendiri, memandikan dirinya sendiri, mensolatkan dirinya sendiri, nggak ada ya kan. Pasti membutuhkan orang lain. Dunia ni sementara aja. Kita memerlukan orang. Sementara. Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Mati ada orang mandi jenazah kita. Tak ada orang boleh mandi jenazah sendiri kecuali seorang wali Allah nama Husam bin Abbas. Ini wali Allah. Kita memerlukan orang. Sebab tu jangan sombong. Saya cerita lagi. Pernah satu ketika saya belajar, saya mengaji lah, bukan mengaji, kerja di sekolah. Saya dulu cikgu tuan. Ada seorang pengetua perempuan, Allah, bukan sombong, berlejak ni jangan tanya.
Kalau dia duduk dalam mesyuarat tu, dia cakap 5 jam, bukan selesai masalah pun. Orang lelaki senang lah, 5 minit selesai. Hang buat, hang jadi pengurusi, hang tulis minit mesyuarat. Oh, lelaki 5 minit lah. Perempuan tu nak pilih pengurusi, ni kita nak lancik pengurusi ni agak-agak siapa, 10 minit tak selesai, sejam tak selesai. Beletak lah. Cikgu cukup meluat. Satu lagi minta cuti, tak ada harapan. Minta cuti memang tak ada harapan dah. Dia beletak, dia marah. Satu hari tuan-tuan, anak saya nak kena operate hernia nombor 2. Tuan-tuan tahu kan hernia kan? Jadi saya pun isilah borang. Cikgu lain lalu, Ustaz buat apa? Saya nak ambil cuti 2 hari. Ustaz nak ambil cuti? Ustaz tak ada harapan Ustaz weh. Saya kata, pasal apa? Ustaz memang dia tak bagi punya. Ustaz PMA MC. Saya kata, saya psikologi, belum cuba, belum tahu. Dia berkata apa? Memang dah tahu. Dosa 2 pihak. Memang tak dapatnya. Saya kata, try tengok. Nak try ya pihak. Ustaz PMA MC tak bagi. Tak apa, try. Gak ada salahnya mencoba ya. Nak masuk jabat pengetua, pejabat Kani kan. Sampai-sampai Kani tahan. Ustaz nak pergi nak jumpa pengetua. Ustaz nak buat apa? Nak ambil cuti. Tak usah Ustaz, pergi balik Ustaz, pergi ambil MC lah. Saya kata nak try tengok. Ustaz tak payah try lah, kami tahu dah. Memang tak dapat punya. Ustaz ambil MC, ganti dapat. Saya kata saya psikologi. Dia kata apa? Psikologi makji apa makji apa dia kata. Memang tak dapat punya. Saya kata nak try tengok, nak try. Tak try. Kita pun ketuk pintu. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia jawab dulu. Lepas tu kita pun tolak. Ada apa? Tak ada apa. Terus tutup pintu. Dia kata apa? Takkan tak ada apa. Memang suara dia macam tu. Takkan tak ada apa. Nak main jumpa saya. Main masuk. Allahu Akbar. Kita nak masuk ni tuan-tuan, ketak nak mampus. Nak bagi ni. Dia main. Ada apa Ustaz? Ingat, orang marah kita buat dada rendah. Puan Hajar, anak saya nak operate hernia. Dia nak ambil cuti 2 hari boleh tak? Anak sakit tak? Sakit. Hernia tak? Mana borang? Oh, tu orang minta. Saya pun dia ambil borang. Banget berarti ya. Lepas dia sign, dia tengok saya. Nah, dia kata, siapa ambil tu? Loh, dia sign pula dah. 2 hari tak tanya pun. Dia tengok muka saya, dia kata apa? Ustaz, hargailah anak sementara ada. Saya pun heran, pasal apa ni? Saya pun pegang-pegang, terima kasih Puan Hajar, terima kasih. Nanti tak sebut dia, I love you. Tak pernah dapat ni kan. Ish, Allah Akbar, buka-buka kan. Ni Kani. Jangan Ustaz, dapat tak dapat? Saya pun tunjuk kan. Sign bro. Tengok kaki ya. Lepas tu, Ustaz macam mana boleh dapat? Oh, psikologi bro. Nampak dia pun, weh, Ustaz dapat tu, selalu orang tak dapat tu. Macam mana Ustaz? Ayat memang bagus. Saya kata ada. Tuan-tuan bawa anak nak pergi operate, rupanya anak saya tak kritikal. Kena ambil 2 hari lagi. Tuan-tuan bayang nak telefon 2 hari lagi. Bala macam mana nak buat? Allah, telefon juga. Telefon. Rupanya dia simpan telefon saya. Elok saya telefon tu dia angkat. Assalamualaikum Ustaz. Dia kenal ya. Puan Hajar. Ada apa dah? Allah, kita nak apa cuti ni? Galak banget ni. Saya takut pasti ni. Kena ambil 2 hari lagi. Boleh tak Puan Hajar? Tak apa. Tak apa tu masuk apa? Boleh lah kau. Orang tanya apa pula? Cinta ni. Terima kasih. Jangan nak kata I love you. Terima kasih. Letak tu ya. Letak habis tuan-tuan 2 hari, 4 hari, balik bawa borang tu lah cuti. Ketuk-ketuk masuk tuan-tuan. Dia tengok saya. Mana borang? Saya pun nak Puan Hajar. Terus dia sign. Saya kata ni baru bulan 3 Puan Hajar. Ni saya ambil 4 hari. Tak boleh lagi ni Puan Hajar. Aku bos, aku tahu lah. Dia jawab. Saya kata, ya Allah Puan Hajar, terima kasih Puan Hajar. Dia kata, Ustaz duduk. Saya pun duduk. Bila duduk dia kata apa? Ustaz, hargailah anak sementara ada. Saya kata, Puan Hajar, pasal apa duk ulang benda ni? Hargai anak. Rupanya dia ada sejarah silam, kita tak tahu tuan-tuan. Kita duk marah dia, benci dia, kita tak tackle dia. Bila saya tanya macam tu, rupanya dia ada 9 orang anak dia accident, mati on the spot atas jalan. Dia tak tahu nak buat apa, dia tension tuan-tuan. Macam mana? Dia luah perasaan marah dengan cikgu orang. Dia luah perasaan ketika meeting tuan-tuan, dia marah tu, dia beletak tu, release tension. Perhimpunan tuan-tuan sejam duduk beletak, popek. Kami meluat tuan-tuan.
Saya tahu dah, dia ada masalah anak dia meninggal, tuan-tuan, dia tak diterima. Jadi saya tahu dah cara nak tackle dia, tackle sebut anak. Jadi bila mesyuarat aja, dia marah aja, kita pun, Puan Hajah, kita ada anak, kita bersyukurlah. Dia pun aku tahu dah. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu, dalam hidup kita, kalau nak ubah manusia, jangan ubah manusia, ubah diri. Kita nak ubah suami kita kakak, jangan ubah suami, ubah diri. Kita akan ubah suami kita. Kita nak ubah anak kita, jangan ubah anak, ubah diri kita. Nak suruh anak semayang, kita kena semayang, anak akan semayang. Tuan-tuan, bila saya ubah diri, cikgu-cikgu berubah habis, dengan pengetua berubah. Bila berubah tuan-tuan, ketika dia nak pencin, penolong kanan buat mesyuarat lah. Ni tuan-tuan, Puan Hajah, kita nak pencin dah. Siapa nak jadi pengerusi? Ada cikgu angkat tangan saya. Siapa nak baca doa? Saya angkat tangan. Ustaz nak baca ke? Saya baca. Punchkat Ustaz, tak apa, saya baca. Ketika Puan Hajah nak punchkat, tuan-tuan, saya baca doa. Ya Allah, kami ada seorang pengetua, ya Allah. Ya Allah, sangat baik, ya Allah, tetapi mulutnya celupar, ya Allah. Dalam doa hentam lagi, tuan-tuan. Bila tu, ya Allah, dia akan meninggalkan kami, tetapi banyak jasanya kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kau ampun dosanya, ya Allah. Kau jadikan amalan yang dia tinggal untuk dia pungut di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosanya dan dosa kami. Panjang doa saya tu, menangis. Bukan pengetua tu menangis, cikgu-cikgu daripada penolong kanan sampai ni cleaner, semua teriak. Kerana apa? Pengetua ni nak pencin. Saya nak tanyalah tuan-tuan yang ada pangkat besar-besar ni, agak-agak kita berhenti, so ada orang teriak tak? Ataupun orang belakang kata apa? Belah dah, alhamdulillah, nyamun tu. Something wrong dengan kita. Kerana apa bang? Kerana mustakbiran, sombong. Sebab tu bang, jangan sombong dengan diri kita bang. Tak ada apa, pangkat pun tak ke mana, kan, jawatan kita tak ke mana, kan, harta kita tak ke mana. Ni saya main ni tuan-tuan, 3 jam duk dengar ni, 5 minit 3 jam duk dengar. Ada seorang hamba Allah main daripada Bandar Perda. Dia sakit tulang belakang, sakit buah pinggang, main ketuk pintu. Saya buka-buka, Assalamualaikum Ustaz. Ni Ustaz Abdullah Khairi ke? Isteri dia kata, suami saya nak jumpa Ustaz. Saya kata nak jumpa, masuk, tapi dia tak larap jalan. Tak apa, boleh papah tak? Saya kata tak apa. Dia kata boleh, bawa main masuk, terus peluk saya, peluk teriak. Saya kata abang, main masuk, duduk dulu. Bila duduk, saya kata abang, apa masalah? Ustaz, saya umur 43 tahun. Ini tuan-tuan direkam, orang tu akan dengar nanti bila dia tengok YouTube. 43 tahun. 43 kah? Abang sakit apa? Ustaz, saya sakit tulang belakang, saya sakit buah pinggang, nak kena dialisis. Ustaz, saya baru semayang 1 Ramadan baru ni. 1 Ramadan baru semayang. Saya kata sebelum ni tak pernah semayang. Saya kata pasal apa bang? Ustaz, saya peras dengan Tuhan. Saya muda Ustaz, umur 16, Tuhan bagi saya sakit belakang Ustaz. Saya semayang masa tu, ayah saya suruh semayang. Lepas 16 saya tak semayang dah. Bapa saya suruh ambil wuduk, saya ambil, suruh semayang, keluar, saya kata saya semayang dah. Saya tak semayang Ustaz. Bapa saya orang nombor 2 dalam kontena nasional. Masa dia hebat dah. Saya tak semayang Ustaz, saya marah dengan Tuhan, saya benci dengan Allah. Dia kata saya tak semayang dah. Tak semayang langsung. Jumaat saya pi Ustaz, saya duduk bawah pokok atas motor, pi semata-mata, tak semayang. Saya kata betul ke abang? Betul Ustaz, ni saya main ni Ustaz. Saya dengar YouTube Ustaz cerita ada seorang hamba Allah mati depan Masjidil Haram. Orang tu orang mana? Tuan-tuan, nama pakcik tu Cikgu Ma'aliyat, menantu dia duduk tu, Taman Bertam Perdana. Tuan-tuan tanya Cikgu Ma'ali, saya cerita tak pernah bohongnya. Cikgu pak mentua dia yang mati di tangan saya di depan Masjid Haram, yang dia doa ketika mana wukuf di padang Arafah. Ya Allah, dia doa, bagilah aku mati ya Allah dalam kain ihram yang aku pakai ya Allah. Tanya Cikgu Ma'ali, mungkin dia tak dengar, tapi saya duduk sebelah. Dia doa minta mati dalam kain ihram. Pak mentua dia duduk orang Sungai Limau. Ya Allah, bagilah aku mati dalam kain ihram ya Allah. Habis doa, saya tanya pakcik ni, dia tengok dalam YouTube, saya cerita. Saya tanya pakcik, awak doa macam tu? Dia baca hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang diterima oleh Allah tak ada balasan kecuali syurga. Kalau saya mati dalam ihram, tidakkah saya syurga?
Rupa-rupanya tuan-tuan, dia mati sungguh dalam ihram. Ketika habis tuan-tuan pergi Muzdalifah, balik tu kami tawaf, dia jatuh depan Masjid Haram, dia mati dalam ihram. Dia mati dalam ihram, dia mati dalam wuduk, dia mati sebut Allah, dia mati pula tuan-tuan depan ni, depan Masjid Haram. Dia mati pula dah dapat haji. Kita nak kata apa orang macam ni? Jamin syurga. Dia kata, ustaz, saya dengar ceramah tu ustaz. Saya terfikir, ya Allah, dia mati baik, aku ni semayang pun tak. Takkan aku nak mati husnul khatimah. Tiba-tiba ustaz, satu malam ustaz, ni saya nak kena dialisis, saya tak buat ustaz, ayak pun naik penuh dada saya nak menafas tak boleh. Ketika nafas tak boleh, saya duk fikir, aku nak mati dah. Saya nak pegang isteri saya, nak kedut, tak boleh. Masa tu saya minta, ya Allah, kalaulah kau bagi lagi, ya Allah, aku hidup pada malam ni, aku nak semayang, ya Allah. Tiba-tiba saya boleh pegang isteri saya. Tiba-tiba saya bercakap, tolong bawa pergi hospital. Masa tu nampak dekat ni, dia kata, sebab saya duk dengar orang cerita, kalau sampai dekat ni tak boleh nak buat apa dah, diminta ampun pun tak jadi apa dah. Masa tu saya duk minta lagi, ya Allah, bolehlah kalau aku hidup lagi. Tiba-tiba saya kejut isteri saya. Isteri saya bangun-bangun nak bawa pergi hospital. Tiba-tiba saya duduk, saya sihat. Saya fobia pergi hospital. Bila sihat, ustaz, masa itulah bila dah sihat, saya buka YouTube, tengok. Saya tak pernah tengok ustaz-ustaz, dia kata, dalam hidup saya umur 43, malam Gamak Lucah, malam Maharaja Lawak, ustaz-ustaz tak ada main. Saya tak pernah semayang ustaz. Allah. Tiba-tiba ustaz, saya tengok ceramah Ustaz Abdullah Khairi, lawak best. Saya buka, saya gelak lah ustaz, ceramah ustaz. Saya kata, hang gelak, hang maki aku bah. Saya gelak ustaz. Mula-mula saya minat. Akhirnya saya tengok Ustaz Azhar Idrus, baru minat tuan-tuan. Dalam hati saya, masa tu tak semayang lagi. Saya nak mula semayang 1 Ramadan. Tengok tu, baru nak semayang 1 Ramadan. Niat tu tak semayang lagi ustaz. Dalam hati, ya Allah, aku ni kalaulah Tuhan ambil sekarang, apa aku nak buat bekal. Akhirnya tuan-tuan masuk 1 Ramadan, baru dia semayang. Dia mai tadi, dia kata apa? Ustaz, 1 Ramadan baru semayang ustaz. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. YouTube ustaz telah membuka jiwa saya. Saya kata kat dia, abang, ingat tak trademark saya? Ini salah satu pentingnya konten-konten positif ya di YouTube ya. Makanya harus semangat buat saya untuk selalu menyebarkan kebaikan. Siapa tahu jadi sebab hidayah kepada seseorang ya teman-teman ya. Ya, saya tahu hidayah milik Allah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lan yasma'a. Apabila dibaca mereka ayat Allah, diberi ceramah, diberi tazkirah, dibaca khutbah, mereka berpaling. Kerana apa? Sombong. Mustakbir ka'an lam yasma', tak mau dengar. Kerana apa tak mau dengar? Sombong, tutup telinga. Ka'anna fi uzunahi waqra, telinga mereka tersumat. Bila tersumat, Allah kata, fabashshirhu bi'adzabil alim, bagi tahu mereka tentang azab yang pedih. Nabi kalau bagi tahu azab yang pedih, dia cakap tentang neraka, dia akan apa? Ihmar ainahu, merah mata. Sebab tu bila bagi dalam masa 30 minit ni tuan-tuan, cerita tentang azab Allah, bagi merah mata, Nabi ihmar ainahu, wa ala sautuhu, tinggi suara dia. Ada orang kata, apa duk bagi ceramah jerkah orang? Baca dalam Riyadhus Salihin, baca tengok bagaimana dihuraikan ayat, dihuraikan hadis. Nabi bila baca khutbah, bila cerita tentang neraka, tentang azab, ihmar ainahu, merah mata. Wa ala sautuhu, tinggi suara. Bang, tinggi suara bang, cerita neraka, cerita azab, takkan cerita neraka. Tuan-tuan, neraka Allah lena semua. Ni cara aku terkah pun lena lagi. Woi, lena apa? Ni cerita azab Allah. Wa ala sautu, tinggi suara. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada orang tuan-tuan, dengan jerkah itulah Tuhan buka pintu hidayah manusia. Allah. Dengan jerkah tuan-tuan, ada orang tuan-tuan tersentuh hatinya. Ada orang tak boleh terima. Sebab apa bang? Mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi uzunahi waqra. Kerana sombong, kerana tutup telinganya dengan taik telinganya, bukan taik telinga, kerana kesombongan yang ada. Bang, buang sifat sombong. Macam mana nak buang? Banyak sebut astaghfirullahalazim. Kita lemah bang, tak ada apa pada saya. Saya cuma cakap ya, kalau tuan-tuan nak tumbuk saya, bahaya banget ya. Tidak. Tapi mana nak tahu ada orang tu buka hati dia dengan 4 kali ceramah ni. Esok malam, yang esok hari terakhir. Hari terakhir esok, saya haraplah tuan-tuan bukan hari terakhir saya. Saya nak main lagi. Sebab di sinilah saya mula mengajar akan kitab untuk menjadi seorang ustaz. Ni di sinilah, tapi bukan di sini. Surah Al-Lama. Surah Al-Lama dulu. Surah At-Taqwa. Saya mengajak kuliah subuh, masa tu ada 6 orang kan.
start ramai, lepas tu meningkat 20 orang, barulah depa upgrade, maka saya jadi kuliah subuh di sini. Tengok dah ramai dah, depa upgrade jadi kuliah maghrib. Ramai orang macam ni lah, kuliah maghrib ramai. Bila dah ramai, depa tukar aku Pulau Ketam. Lepas tu tak ada lah kuliah di sini. Saya rindu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan yang meluat kat aku, tuan-tuan, esok ialah hari terakhir. Tuan-tuan tolong bantu saya. Yang banyak membantu saya membina sekolah ialah orang Bertam. Tuan-tuan pergi tengok sekolah saya. Ada kolam renang, ada seorang hamba Allah daripada Bertam membina kolam renang di Mahat Tafiz saya. Tak payah sebut nama. Orang Bertam. Yang lain banyak orang Selangor. Saya duduk di Selangor, banyak orang bantu. Orang Bertam yang banyak bantu. Tapi mungkin bukan tuan-tuan kot, orang lain. Orang mana? Dan ni tadi pun orang Bertam main lagi, support untuk bina surau. Kalau lah tuan-tuan nak bantu saya nak buat surau tuan. Tapi saya buat macam mana? Dalam bentuk lot. Saya tak bawa hari ni sebab esok ialah hari terakhir. Saya nak bawa anak murid saya, satu lot 50. Kalau tuan-tuan boleh bawa esok duit, bantu saya. No, satu lot 50 ya. Tengok esok siapa tak main dah tuan-tuan. Pasal nak bagi 50. Esok saya nak buat anak murid saya, satu lot surau tu 50. Saya nak buat surau. Sekarang ni dah ada dewan, dah ada kolam renang, dah ada futsal. Wahai anak muda, pilah main futsal, main badminton, support saya. Dan ada kafe. Ni Ustaz Hakimi pun dah pergi dah. Sedap dah Ustaz? Boleh no? Boleh hantar sedap aku tombok hang ikut. Ada kafe apa semua. Makan western nak pilih bantu tuan. Bila nak bani kolam renang, ada chalet semua cukup. Boleh masuk 300 orang tuan. Jadi esok saya nak bawa budak-budak ni tuan-tuan. Ada di kalangan budak-budak tu ialah anak yatim. Anak yatim sponsor free. Mereka mengaji sana tak perlu bayar. Cara macam mana? Ada di kalangan hamba-hamba Allah yang support saya. Jadi tuan-tuan, esok saya nak bawa tu, borang wakaf tu, tuan-tuan koyak je RM150. Bolehlah bantu saya. Sekarang ni dah dapat kutip hampir 250,000. Kita nak kutip 1 juta. Pergi tengoklah surau tu cantik tuan-tuan. Ada orang telah buat design apa semua free of charge. Dan tapak pun orang Singapura dah beli dah. Jadi tuan-tuan cuma untuk bantu untuk bina ni. Terima kasih banyak-banyak. Nah, 5.40 kita jumpa lagi esok hari terakhir. Ubi kredit, ubi kayu, semua yang ada, I love you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi ya ceramah yang sangat luar biasa sekali ya. Pengalaman-pengalaman Ustadz yang diceritakan itu sangat menggugah dan sangat membuka pengetahuan kita ya. Ternyata ada orang macam ini ya. Selama ini mungkin kita tidak pernah jumpa dengan orang yang diceritakan Ustadz tadi ya. Tapi setelah kita mendengarkan Ustadz tadi ceramah ya, Masya Allah, ternyata ada orang yang tidak pernah sholat selama itu juga ya. Tidak sholat karena kecewa kepada Allah, tidak sholat karena merasa benci kepada Allah ya. Astaghfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit dia sudah mulai mendapatkan hidayah. Semoga tetap istiqomah ya teman-teman. Tapi garis besar dari ceramah Ustadz tadi itu yang perlu kita ingat bahwasanya kesombongan inilah dari inti ceramah Ustadz tadi, bahwa kesombongan ini akan merubah segalanya ya teman-teman. Ketika kita sombong, maka semuanya akan berubah. Pikiran kita, sifat kita, omongan kita, pandangan kita akan berubah apabila kita itu mempunyai yang namanya sifat sombong. Bahkan setan sekalipun akan masuk surga, akan masuk neraka karena kesombongannya ya teman-teman. Allah, dia tidak mendengarkan perintah Allah untuk bersujud kepada manusia gitu ya. Saya agak lupa sih ceritanya. Tapi intinya setan itu gara-gara sombong, dia itu dibedakan dengan manusia sehingga ada di dalam neraka ya teman-teman. Cuma semoga harapan kita, karena sombong itu kadang seperti yang Ustadz katakan barusan, bahwasanya kita itu kadang tidak merasa sombong, cuma orang lain yang mengetahuinya. Cuma semoga kita itu tidak menjadi orang yang mempunyai sifat sombong itu ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira program Ngaji Bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau bisa diluruskan ya teman-teman, kalau misalnya saya ada yang salah. Dan salam untuk semua keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga istirahat dan juga jaga makan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.